Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan kelas kita pada hari ini dengan membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Okey, baik. Untuk subjek fiqh. Okey. Sebelum ni muallim dah ajar kamu ataupun muallim dah bagi nota kan, cuma muallim belum terangkan secara bersuara lah kan. Muallim bagi nota je supaya awak salin. Okey. Jadi sebelum kita masuk bab 2 ni, okey. Sekarang ni kita dalam muallim hari ni muallim nak masuk bab 2, iaitu tujuan berpuasa dan hikmahnya. Okey, boleh buka buku teks muka surat 22. Okey. Yang kita nak belajar hari ni muka surat 22. Tetapi sebelum kita mula belajar tentang tajuk hari ni, muallim nak ulang kaji semula yang minggu lepas. Okey, yang ni ni yang minggu 2 minggu lepas. Minta maaf. Minggu lepas latihan kan? 2 minggu lepas. Okey, iaitu tajuk unit 4, puasa dan apa yang berkaitan. Okey, bab 1 iaitu pengenalan puasa. Okey. Boleh tengok dulu muka surat 21. Okey, ta'rifus siyam. Okey, ta'rifus siyam. Okey, ni maklim ulang maklim baca secara cepat je. Okey, bab 1 pengenalan puasa, ta'rifus siyam, ta'rif pengenalan atau pengertian as-siyam, puasa. Ingat bila sebut tentang siyam adalah puasa. Okey, yang pertama, as-saumu lughatan imsak. Okey, bila kita sebut dalam fiqh ni, bila kita sebut tentang suatu perkara, solat, dia akan ada pengertian dia dari segi bahasa dan daripada segi syarak ataupun daripada segi istilah. Okey, daripada segi bahasa, puasa ni apa? Daripada segi bahasa, al-imsaku. Okey, as-saumu lughatan imsaku. Puasa dari segi bahasa adalah imsak. Ingat, al-imsaku maksud dia menahan. Menahan apa? Okey, sekejap lagi kita tengok apa menahan apa. Okey, yang kedua, syar'an imsaku 'anil muftiri 'ala wajhin makhsusin ma'an niyah. Maksud dia daripada segi syarak pula, apa maksud apa pengertian puasa? Al-imsaku, menahan, 'anil muftiri, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan, wala wajhin makhsusin, dari perkara yang membatalkan puasa dengan cara khusus, ma'aniyah, berserta niat. Okey, maknanya seorang yang berpuasa itu dia kena menahan diri dia dari perkara-perkara yang membatalkan puasa dengan cara khusus berserta niat. Okey. Okey, tengok ayat yang ketiga. Yajibu ala al-mukallafi as-siyamu fi syahri Ramadan. Yajibu wajib, ala ke atas, al-mukallaf orang mukallaf, as-siyam puasa, fi pada, syahri bulan Ramadan lah. Jadi wajib ke atas mukallaf berpuasa di bulan Ramadan. Awak dah belajar kan? Dulu masa darjah 2 atau darjah 1, kamu dah belajar tentang syarat seorang mukallaf. Okey, apa orang mukallaf ni, macam mana kita nak tahu ni dia dah mukallaf ke belum? Okey, apa syarat mukallaf? Ada 3. Okey, wajib, Islam, baligh dan berakal. Bila dia seseorang itu dia Islam, dia berakal dan dia juga sudah baligh. Okey, baligh ni macam mana? Lelaki, awak dah belajar kan waktu ada belajar belum waktu PJ ke PK?
nak tahu balik ni macam mana. Kalau untuk perempuan mudah aja nak tahu bila awak balik. Bila awak dah keluar darah haid. Bila mula-mula sekali awak keluar darah haid tu adalah awak punya permulaan akhir balik. Masa tu awak dah kena apa? Awak dah tanggung dosa awak sendiri. Maknanya bukan dosa atau pahala awak, bukan mak ayah dah tanggung. Awak tanggung sendiri. Pahala banyak masuk syurga. Dosa banyak masuk neraka lah. Na'udzubillah min zalik kan. Masa tu sekarang ni, sebab sekarang ni kalau belum balik, dosa dan pahala awak siapa yang tanggung? Mak ayah kan. Okey. Dan untuk lelaki pula, macam mana nak tahu awak dah balik? Awak akan terkeluar air mani nanti. Keluar air mani. Biasanya keluar air mani ni sewaktu tidur. Bangun-bangun tidur kan, dekat seluar awak ibu basah. Ingatkan terkencing. Tapi bila awak tengok balik, dia bukan air kencing. Sebab beza air mani dengan kencing ni. Kalau air kencing macam air biasa kan, cuma dia orang hancing lah. Tetapi kalau air mani ni, senang nak kenal dia macam lendir hingus awak. Tapi bukan hingus hijau tu, yang yang jernih, putih-putih tu kan. Tu adalah contoh cara mudah awak nak kenal. Kalau benda tu ada kat seluar awak, tu bermakna awak sudah balik. Dan orang yang darah haid, kalau perempuan darah haid dengan lelaki keluar air mani ni, kalau kamu dalam keadaan berhadas, ni Muallim nak ulang kaji balik lah sebelum ni kan. Kalau lelaki perempuan keluar darah haid, lelaki keluar air mani ni semua, masa tu kita sedang dalam keadaan apa? Berhadas apa? Kecil ke besar? Hadas besar. Kena mandi wajib. Kalau mana lagi kita tak mandi wajib, kita tak boleh solat, tak boleh puasa, tak boleh buat ibadat tak boleh baca Al-Quran, sentuh Al-Quran dan sebagainya. Okey, dan yang keempat, yang terakhir, yajibu siyam. Yajibu siyamu bi ru'yati hilali Ramadan. Wajib as-siyam, berpuasa bi ru'yah, apabila terlihat. Ru'yah ni apabila terlihat hilali Ramadan, anak bulan Ramadan. Okey, macam mana kita nak tahu anak bulan Ramadan ni? Okey, kalau kita tengok kan, macam mana kita nak tahu bila mula Ramadan? Biasanya kita tengok kalender kan, ataupun ingat tak, dekat-dekat Ramadan tu kita tunggu ada pengumuman daripada pemegang mohon-mohon besar diraja kan. Dia pun umum, okey esok mula puasa. Raya pun macam tu. Raya pun nanti dekat-dekat raya kita tengok di umur dan TV, esok raya dan sebagainya, ataupun sehari selepas tu kan. Apabila dah ternampak anak bulan Ramadan, maksudnya kita kena berpuasa lah. Maksudnya biasanya kita tengok anak bulan Ramadan ni sebelum masuk bulan Ramadan dah. Mana kalau nampak anak bulan tu, mana kita dapat tahu sudah masuk bulan Ramadan. Okey, baik. Itu untuk ulang kaji 2 minggu lepas kan. Okey, untuk hari ni kita nak masuk tajuk yang kedua, bab yang kedua, yang pengenalan puasa tu bab pertama kan. Okey, hari ni kita nak masuk bab yang kedua, tujuan berpuasa dan hikmah dia. Okey, apa fungsi kita berpuasa ni? Puasa. Kenapa orang Islam berpuasa? Kenapa orang kafir tak berpuasa? Apa kelebihan puasa? Kenapa Allah suruh kita ni, umat Nabi Muhammad ni, berpuasa? Kenapa Allah mensyariatkan puasa? Buat Muallim, puasa ni letih lah saya kan. Tak sukalah puasa sebab tak boleh makan benda sedap-sedap. Tak baik macam tu. Puasa ni dia termasuk dalam rukun apa? Rukun Islam. Islam ada 5 kan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun Islam ni adalah tiang agama, imanuddin. Kalau tiang agama, macam awak buat kemah kan, awak nak bina kemah ni daripada berasas menggunakan 5 tiang. Cuba bayang kalau tiba-tiba kemah tu, awak nak bina kemah ni, hilang satu tiang, awak terlupa letak kat mana, hilang kan. Boleh bina tak awak punya kemah? Kalau bina pun tak kukuh kan. Dah duduk dalam, tiba-tiba pagi esok awak dah dah kena hempak dengan kemah kan. Itulah tu rukun Islam tu, yang 5 tu kita kena pegang betul-betul kan. Rukun Islam ada 5 kan.
Okey, puasa adalah salah satu. Apa fungsi puasa ni? Okey, apa tujuan kita berpuasa? Apa kelebihan dia? Okey. Okey, ini adalah dalam buku teks kamu, muka surat 22, Muallim ambil masuk ke dalam slide ni. Okey, apa tujuan berpuasa? Ad-darsu asani hadafu minas saumi wal hikmatuhu. Al-hadaf tu tujuan, minas saumi daripada berpuasa, dan hikmahnya. Okey. Tujuan berpuasa. Okey, yang pertama lisyamil hadaf. Okey, puasa ni ada tujuan dia. Okey, hadafnya apa? Tujuannya apa? Wa hadafuhu liyakuna shaimu nafihi muttaqin. Okey, tujuan berpuasa adalah as-shaimun, orang yang berpuasa itu fihi fihi muttaqin, bertakwa kepada Allah. Maknanya kalau kita pun selalu berdoakan agar kita ni termasuk dalam orang golongan orang yang bertakwa. Okey, hikmah itu adalah tujuan berpuasa kan. Tujuan berpuasa lagi antara, kalau kita tahu yang kita selalu dengar ustaz-ustaz cerita kan, apa antara tujuan kita berpuasa. Okey, kita dalam setahun ada berapa bulan? Ada 11 ke 12 ke 10? 10 ada berapa bulan? Ada 12. Okey, daripada bulan 1 sampai bulan 12, Januari, Februari sampai Disember. Okey. Dan kalau ikut tu bulan yang Masihi. Kalau bulan Islam, bulan Hijrah. Okey. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadan, kan Syawal, semua-semua tu. Okey. Apa fungsi kita berpuasa? Allah suruh kita berpuasa ni, wajib berpuasa ni, daripada 12 bulan ni Allah suruh puasa berapa bulan? Sebulan sahaja, iaitu di bulan Ramadan. Bulan lain ada puasa sunat tu, puasa ganti tu adalah, tapi yang wajib, yang kalau tak puasa berdosa. 1 bulan je. Lagi 11 bulan tak perlu puasa. Ataupun kamu nak makan tengah hari, makan. Nak makan pagi, makan. Kan biasa orang yang puasa ni, Alamualim, dah tak boleh nak makan pagi, dah tak boleh makan roti canai pagi-pagi kan. Waktu sahur mana ada makan canai kan, makan nasi kan. Lapar lah saya sebulan. Antara tujuan dia kita berpuasa ni adalah untuk bersihkan diri kita. Cuba yang kita ni setiap hari kan, dalam sehari cuba yang berapa kali kita makan benda-benda yang tak sihat sebenarnya. Dengan makan Maggi-nya, makan benda yang bergula, bercheese-nya, macam-macam makanan sekarang kan. Tu adalah benda-benda yang tak sihat. Kalau benda makan benda sihat, alhamdulillah. Makan benda yang tak sihat ni, dan Allah bagi kita sekali untuk puasa ni supaya perut kita ni ibarat macam dia kilang yang sedang proses makanan. Cuba bayang setiap hari kita bagi dia buat kerja, buat kerja, tak bagi dia rehat. Ni Allah bagi 1 bulan Ramadan ni untuk perut kita rehat. Bila tak ada makanan, dia tak kerja lah, maknanya dia rehat je, tenang. Sebab tu kita pun tak ada masalah, tiba tak ada sakit perut. Kalau maknanya waktu sahur tu kena makan benda yang elok-elok lah. Jangan makan benda yang terlalu pedas, kan, terlalu manis dan sebagainya. Okey, hikmah berpuasa. Apa hikmah dia? Okey, wa hikmatuhu katsirah minha. Okey, wa hikmatuhu, hikmahnya kathiratun, banyak. Antaranya banyak, tapi yang kita bincang ni 7 sahaja. Okey. Okey, tengok skrin Okey, boleh salin maksud dia dekat dalam buku teks, atau kamu nak salin dalam buku tulis. Ikut kamulah yang mana kamu mudah nak rujuk lepas ni. Okey, yang pertama, bihi sara al-jismu sihhiyan. Dengan berpuasa menjadikan jismu, badan, jismi kan, jismu sihhiyan, sehat. Menjadikan badan sehat. Macam mana kata tadilah, bila kita bagi perut kita ni, kilang perut dan perut kita ni rehat, jadi tak perlu nak proses-proses makanan yang kita makan macam-macam tu kan, bagi dia rehat. Sebab itulah orang yang berpuasa ni badan dia sihat, sebab dia tak suruh makan benda yang mengarut. Okey, yang kedua, orang yang berpuasa menjadi suka beribadah. Bihi sara as-saim fihi muhibban lit-ta'abbudi. Okey,
dia punya kata kunci yang pentingnya muhibban lita'abbudi. Okey. Orang yang berpuasa ni menjadi suka beribadah. As-shaim, orang yang berpuasa, muhibban lita'abbudi, suka beribadah. Bersuka beribadah je lah. Cuba bayang bila bulan Ramadan ni Allah janjikan apa? Pahala. Contoh awak buat benda sunat kan, contoh solat sunat ataupun awak buat benda-benda yang sunat, Allah bagi pahala tu berlipat-lipat kali ganda seperti pahala solat yang fardu. Bila awak buat solat fardu, solat subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak tu, Allah bagi berlipat-lipat kali ganda. Sebab itulah bulan Ramadan ni, kalau kita tengok sahabat-sahabat Nabi, bila tak sabar-sabar menunggu bulan Ramadan. Kita ni, kalau kita ni tak sabar-sabar tunggu Syawal kan, raya kan, waktu bulan puasa ni sibuk beli baju raya nak sambut Syawal. Tapi kalau sahabat-sahabat Nabi pula, orang yang alim ulama, orang yang tahu tentang ni, dia bukannya tunggu bulan Syawal, tapi dia tunggu bulan Ramadan. Sebab kat bulan Ramadan ni lah dia boleh kumpul pahala. Cuba bayang, buat satu pahala dapat berlipat-lipat kali ganda. Dan dekat dalam bulan Ramadan ni juga ada satu malam, iaitu Lailatul Qadar, malam 1000 bulan. Awak buat suatu kebaikan seperti awak buat kebaikan tu selama 1000 bulan. Siapa tak nak kan? Okey. Yang ketiga, perbelanjaan orang yang berpuasa menjadi sedikit. Bihi nafaqatu shaim qalilah. Okey. Nafaqatu, perbelanjaan, qalilah, sedikit. Perbelanjaan sedikit apa tu maksud dia? Cuba bayang, kalau kita tak berpuasa, breakfast nak kena pergi beli, kadang-kadang dah habis dekat 100 beli makanan pagi kan. Tu kalau beli, kalau masak pun nak kena sediakan bahan ayam ke, awak nak makan mi goreng ke, ada keropok pula kan. Lepas tu tengah hari nak makan udang sotong pula. Tapi kalau puasa, pagi awak tak makan, awak tahan perut awak daripada lapar kan. Tengah hari awak tak makan, cuma waktu maghrib je makan. Tu pun kita makan bukan banyak sangat, perut kita bukan besar sangat kan. Itulah kalau kita tengok orang yang balik dia pergi bazar kan, balik penuh makanan plastik, makanan kat tangan. Makannya bukan habis sebab perut kita sama je. Puasa ke tak puasa ke sama je. Tu adalah hawa nafsu. Nampak kuih tu beli sebab puasa, beli semua kan. Tak baik macam tu. Kita beli sebab kita ingat perut kita ni sama je saiz dia. Makan waktu puasa tak puasa sama je saiz dia. Kalau nasi, kalau contoh awak boleh makan paling banyak 3 pinggan tu dah nak meletup perut kan. Sama je, puasa tak puasa sama je saiz perut kita kan. Okey. Dan yang keempat, bihi sara baramijud dunya qalilah. Baramij tu program, qalilah sedikit. Program kedudukan menjadi sedikit. Yalah, kalau sebelum ni kita tengok macam-macam program ada kalau bukan bulan Ramadan kan. Ada program nyanyi-nyanyi lah, kalau ke TV kita tengok program benda yang melarakan kita kan. Tapi dengan datangnya bulan Ramadan, kita hormat bulan Ramadan, program-program yang keduniaan ni kurang. Yang banyaknya program-program mengaji, berzikir, majlis ilmu dan sebagainya kan. Okey, dan yang kelima bihi izdiyadu iman bi a'mali as-solihat. Bertambahnya iman dengan amalan-amalan soleh. Yalah, bila macam mana kata tadi lah, bila kita bulan puasa ni kita berebut nak buat pahala kan, nak buat benda baik. Jadi tambahlah iman kita, bertambahlah iman kita kepada Allah Ta'ala, sebab kita banyak kan buat benda-benda yang baik, amalan-amalan yang soleh. Yang keenam, bihi sara, dengan berpuasa ni al-insanu sabiran. Okey, manusia menjadi sabar. Yalah, bila contoh adik kamu tak puasa, adik kamu kecil, lepas tu kamu puasa, tiba nampak adik kamu makan aiskrim, dia tak puasa, tak apalah, dia kecil lagi kan. Awak pun sabar. Bukannya pergi marah adik awak, tu tak sabar, ni sabar, tak apa, tu dugaan kan. Sebab kita, kenapa kita sabar? Sebab kita ni kan kita ni mukmin, okey, kita ni hamba kepada Allah, kita ikut perintah Allah kan.
Okey, dan yang terakhir bihi sarati syahwat khadi'atun lil aqli wad din. Syahwat tertunduk kepada akal dan agama. Bihi sarati syahwat. Syahwat tu syahwat lah. Okey, khadi'ah tertunduk lil aqli wad din. Mana syahwat ni tertunduk kepada akal dan agama. Contoh bila kita ni, bila bulan Ramadan, orang yang bila bulan Ramadan kita nak buat jahat pun kita fikir kan, aku ni sedang puasa kan, ini shaim, nak buat benda jahat, boleh bulan puasa, bukan benda tu sebab kalau bulan puasa boleh buat tak, tapi dengan sebab kita berpuasa kita ingat, ya Allah, kalau buat ni berdosa ni, Allah tahu ni dah bulan baik kan, bulan Ramadan, bulan banyak pahala, tiba nak buat benda dosa, kan. Itulah syahwat tertunduk kepada akal dan agama. Okey, sampai di situ saja untuk pembelajaran hari ini. Okey, Muallim ulang balik, recap balik apa yang kita belajar hari ini. Okey, tadi kita belajar tentang bab 1 kan, pengenalan puasa. Okey, puasa apa daripada segi bahasa apa, iaitu imsak, menahan. Daripada segi syar'an, imsaku apa kan, daripada semua-semua tu. Dan hari ini kita belajar pula bab 2, iaitu tujuan berpuasa dan hikmah dia apa, kenapa kita berpuasa, iaitu untuk bertakwa, untuk menjadi kita ni seorang yang bertakwa kepada Allah. Okey, dan hikmah puasa 7 ni kan. Sebenarnya banyak lagi hikmah puasa, tapi yang Muallim yang ada dalam buku ni 7 je. Jadi kita ingat 7 ni je lah. Okey. Okey, menjadikan badan sihat, menjadikan kita ni suka beribadah. Okey. Pembelajaran kita ni jadi sedikit bila bulan Ramadan, program keduniaan pun menjadi sedikit, bertambahnya iman, kita pun menjadi seorang yang sabar, dan yang terakhir syahwat kita akan rendah dan tertunduk kepada akal dan agama. Baik, di situ sahaja untuk pembelajaran hari ini. Muallim harap ilmu yang kamu dapat ni kamu cuba amalkan dalam kehidupan kamu. Baik, kalau nanti kamu boleh ajar adik-adik kamu kan. Okey, Muallim akhiri kelas kita pada hari ini dengan membaca tasbih kifarah dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.